Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam edisi khas Parlimen 14 Julai 2020. Berita utama, Kementerian Kerja Raya KKR menerusi kluster infrastruktur telah merangka inisiatif bagi membantu orang ramai menangani kesan daripada pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kluster infrastruktur tersebut dianggotai agensi dan kementerian berkaitan akan menawarkan program latihan dan mensasarkan mereka yang terjejas pendapatan susulan pandemik itu. Agensi dan kementerian di bawah infra menawarkan apa dipanggil ada retraining program. CIDB saja dah membutuhkan 70 juta untuk melatih retrain siapa-siapa yang berminat untuk mencuburi bidang pembinaan, sama ada sebagai pekerja ataupun sebagai peniaga. Ini yang kita akan latih mereka yang hilang pekerjaan, dan dengan reskilling ini diharapkan mereka akan ada skill yang baru, kemahiran baru untuk bekerja dan juga mencari kehidupan. Bercakap kepada UKAS selepas persidangan mesyuarat kedua bagi penggal ketiga Parlimen ke-14 pada Isnin, beliau menambah kementeriannya juga memfokuskan kaedah pelaksanaan projek dengan lebih efektif dalam keadaan negara menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP termasuk projek Lebuh Raya PAN Borneo di Sarawak dan Sabah. Dan sudah pasti bila dalam keadaan COVID ini, MCO kita terpaksa melihat kaedah bagaimana kita dapat melaksanakan projek ini secara lebih efektif, lebih efisien supaya ianya dapat disiapkan dengan lebih awal dalam kos yang telah ditetapkan. Laporan seterusnya, pelantikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun dan timbalannya Datuk Seri Azalina Osman Said disifatkan sebagai gandingan yang berpengalaman. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, beliau yakin dengan keupayaan mereka dalam mengendalikan urusan persidangan dalam Dewan Rakyat. Apabila saya melihat dalam keadaan yang semalam kemarin, saya melihat Datuk Azhar Harun mempunyai sikap yang mampu mengendalikan Dewan Rakyat. Jadi dalam keadaan demikian, diberi masa lagi dalam masa persidangan ini, saya cukup yakin dia akan lebih berupaya lagi mengendalikan perbincangan di Dewan Rakyat dengan syarat membacakan banyak lagi peraturan-peraturan, convention, amalan yang dibuat mengguna amalan Dewan Rakyat di Dewan Rakyat ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui UKAS di bangunan Parlimen Kuala Lumpur hari ini. Dalam hal itu, Ahli Parlimen Santubong tersebut menambah tugas sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat bukan suatu perkara yang mudah. Ini jelasnya Yang di-Pertua Dewan Rakyat perlu membuat keputusan secara pantas dan segera. Dia bukanlah semudah yang kita fikir, kena banyak mengetahui dan keputusan kena dibuat secara immediate, instant, real time. Melainkan dia mengatakan, okey, saya akan bincang dulu, saya akan cek dulu persoalan ini, dan kita tidak boleh, ahli parlimen tidak boleh mempersoalkan, mengatakan kenapa speaker tak buat keputusan. Dia boleh, speaker boleh mengatakan saya akan dapatkan jawapan dan saya akan janji beritahu kepada Yang Berhormat jawapan kepada persoalan yang dibangkit. Berikut pula, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim menjelaskan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan teras kepada perjuangan ahli-ahli parlimen dari Gabungan Parti Sarawak GPS. Menurutnya, semua ahli parlimen GPS sentiasa mengutarakan hal-hal berkaitan MA63 dalam Dewan Rakyat bagi menuntut hak-hak Sarawak. InsyaAllah nanti seakan satu kita akan memfokuskan kepada apa keperluan Sarawak. MA63 satu daripadanya, dan satu insyaAllah kita akan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini kerana telah banyak memberi kita ruang, khususnya kita telah boleh mengenakan 5% SST kepada minyak yang diambil daripada
Sarawak dan mungkin ada banyak kelebihan lah yang kita akan dapati. Beliau berkata demikian semasa ditemui UKAS di bangunan Parlimen Kuala Lumpur. Sementara itu, Datuk Seri Rohani memberitahu rakyat perlu terus memberikan sokongan padu kepada Kerajaan Sarawak bagi memastikan suara rakyat mengenai isu itu terus diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung, menggesa pelaksanaan projek Balai Romba Daerah Belaga dipercepatkan. Menurutnya, sehingga kini penduduk di daerah Belaga masih bergantung kepada khidmat Balai Bomba Bintulu dan Kapit yang memakan masa lama untuk tiba jika berlakunya kemalangan terutamanya kebakaran. Oleh demikian, saya ingin bertanya kepada Menteri, Balai Bomba daerah Belaga, kalau saya tadi dapat berdiri dan menyoal, bilakah siap? Berapa lama sudah Balai Bomba yang didiri dan dibangun tetapi belum siap-siap. Jadi saya minta kepada Kementerian KPKT supaya mempercepatkan lagi. Kerana kuasaan saya di daerah Belaga di Asap, untuk Balai Bomba dari Bintulu dan Kampit sukat payah. Dia mengambil masa begitu panjang, 5-6 jam. Kalau 5-6 jam, rumah pun tak ada lagi, abok saja yang kita lihat. Bercakap kepada UKAS semasa ditemui di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur pada persidangan hari kedua mesyuarat kedua bagi penggal ketiga Parlimen ke-14. Hari ini beliau yakin Kerajaan Pakatan Nasional PN mesti menyelesaikan masalah rakyat termasuk penduduk di Hulu Rajang. Dan oleh demikian, saya percaya dengan tindakan dan Kerajaan Perikatan Nasional yang baru ini, kita mesti membuat ataupun melaksanakan dan juga menyelesaikan masalah-masalah seperti IC, seperti Balai Bomba dan juga jalan raya. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita seterusnya pada edisi malam. Salam UKAS.